Baik, kita mulakan ya pagi ini dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah saraka wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya bersegeralah kamu bersegera menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang disediakan luasnya di antara langit dengan bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan daripada sifat kemarahan dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagai mana dia cinta kepada dirinya sendiri. Insyaallah. Alhamdulillah, mati fadil atau imam kita, suruhnya Al-Fadhil Tuan Bilal, kemudian Tuan Syah, kemudian jabatan kuasa Masjid Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita banyakkan beri syukur Ta'ala. Allah Ta'ala mengizinkan sekali lagi pertemuan kita pada pagi ini, insyaAllah untuk kita sambung kita pembahasan kata-kata hikmah ataupun al-hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, dan kita masih lagi dalam pembahasan mengenal Allah dan memahaminya di muka surat 280 sekiranya muka surat 280 masih lagi dalam fasal yang ke-8, tajuknya mengenal Allah dan memahaminya. Baik. Kita lihat ke surat 280. Sekiranya Allah Ta'ala menahan anda daripada memperolehi sesuatu, tapi sebelum tu kita lihat dia punya kata-kata Athaillah atas tu. Atas tu dia cakap apa? Kata apa? Pemberian daripada makhluk itu menghalangi anda daripada menghadap Allah. Bahasa Arabnya al-ata minal khalqi hirman. Muka surat 279 belakang tu. Okey. Syekh Ibn Athaillah menyebutkan, dia kata al-ata minal khalqi hirman wal man'u minallah ihsan. Apa maksudnya? Pemberian daripada makhluk itu hirman ni terhalang. Maksud terhalang daripada menghadap Allah. Wal man'u minallah, dan man'u mana
tegahan daripada Allah Ta'ala itu ihsan. Apa maksudnya? Sedangkan larangannya, maksudnya tidak memberi itu adalah satu kebaikan. Allah Ta'ala tidak memberi pada kita sesuatu adalah satu bentuk kebaikan juga. Allah. Kemudian makhluk pula, pemberian daripada makhluk itu merupakan satu bentuk penghalangan juga. Penghalangan macam mana? Penghalangan daripada menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita lihat, sebelum tu kita lihat nombor 83 bawah tu ada kan. Ini nak bahaskan tentang kata-kata tadi. Wal ata' minallah hirman tadi. Wal mana'u minallah ihsan. Maksudnya apa? Maksudnya pemberian makhluk membuat anda terhalang daripada menghadap Allah. Kenapa? Kerana anda merasakan terhutang budi. Kita merasakan terhutang budi terhadap pemberian Allah, pemberian makhluk kepada kita. Makhluk kita, kadang-kadang masa makhluk membantu kita, menolong kita, dan pelbagai lagi lah bentuk pertolongan makhluk pada makhluk yang lain. Ada masanya kita merasakan kita terhutang budi terhadap pemberian tadi. Susah. Itu sebabnya bila terhutang budi ni susah juga kan. Terhutang budi ni susah juga. Nak tak nak terpaksa lah sokong kan. Dan terhutang budi. Itulah. Okey. Jadi pemberian makhluk membuat anda terhalang daripada menghadap Allah. Kenapa? Kerana anda merasakan terhutang budi pada makhluk. Hati anda terpaut kepada makhluk dan senang berkumpul dengan makhluk. Malah kadang-kadang kalau memerlukan sesuatu, anda lebih mengutamakan pemberian daripada makhluk, sehingga menyebabkan diri anda itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kalau orang tu dia buta hati lah. Kalau buta hati dia nampak makhluk je, dia tak nampak semua itu asalnya pemberian daripada Allah Ta'ala. Okey. Memanglah bila dah terhutang budi, biasanya memang susahlah kita nak melupakan budi seseorang. Tapi kalau seandainya orang tu memang keras hati, orang berbudi macam mana pun, dia tak akan ingat budi orang. Membalas budi pun satu tanggungjawab juga, betul tak? Membalas budi adalah tanggungjawab juga orang yang menerima budi itu. Malahan kalau kita lihat binatang pun tuan-tuan, kalau kita berbudi dengan binatang, binatang pun membalas budi tuan dia, kan? Contohlah kalau kita melepaskan sesuatu binatang yang kelaparan, binatang yang kelaparan, binatang yang tersepit, tapi jangan anjing jangan, tetap melepaskannya tersepit, digigit. Tapi kalau binatang-binatang yang lain, kalau kita bantu dia dalam keadaan dia lapar, dia haus dan sebagainya, kan, kemudian dengan air yang kita bagi pada dia, maka dia rasa segar semula. Jadi binatang pun dia ingat budi kita, dia balas balik budi kita lah. Macam tu. Sebenarnya binatang pun faham juga tentang membalas budi. Tapi manusia biasanya kadang tak boleh lupa lah terhadap budi orang lain. Macam tu. Bila senang dia dah lupa pada budi. Tapi dalam konteks dalam ilmu tasawuf juga, membalas budi pun bermasalah juga. Ada juga masalahnya. Kalau kita melihat dari segi zahiriat saja, yang kita nampak tu makhluk saja yang beri, sedangkan tidak ada Allah Ta'ala di sebalik itu. Itu yang susah tu. Itu kita kena nampak lah. Kita lihat dengan mata hati kita tahu. Tapi kalau lihat pada mata kepala saja, kita nampak adalah hanya pemberian daripada makhluk semata-mata. Baik, kemudian selain daripada itu, anda juga disibukkan dengan usaha untuk membalas budinya. Jika Allah Ta'ala tidak mengabulkan permintaan anda, itu berarti dia ni Allah memberikan kebaikan kepada anda kerana anda semakin tekun menghadap kepadanya dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Maknanya kalau seandainya sesuatu pemberian terhalang daripada Allah Ta'ala kepada kita, maknanya kemungkinan ada hikmah-hikmah di sebalik pada itu. Salah satu pada hikmahnya, maknanya kita akan semakin dekat menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala dengan meratap, merayu,
dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhanku, kan, kau perkenankanlah segala permohonan juga permintaanku. Tidak ada yang boleh memperkenankan segala doa melainkan hanya daripada-Mu, ya Allah. Kan, semaknanya kita merintih, merayu kepada Allah supaya Allah Ta'ala membantu kita lah. Baik, kemudian kalau Allah Ta'ala tidak memberi, bukanlah kerana Allah Ta'ala tu kedekut. Bukan makna Allah Ta'ala tu kedekut, kan, bukan makna Allah Ta'ala tu fakir sebagaimana didakwa oleh orang kafir. Mereka mendakwa, kan, bila Rasulullah SAW meminta sesuatu kepada Allah, Allah Ta'ala tak bagi, maka mereka mendakwa bahawa Allah Ta'ala tu fakir. Allah Ta'ala tu fakir, ini dakwaan mereka. Sedangkan Allah Ta'ala tu ghani, al-ghaniyun, maha kaya, al-mughni, lagi mengkayakan. Tidak ada sifat-sifat kekurangan pada Allah. Kemudian, atau kerana tidak ada apa yang akan diberikan, atau kerana dia memerlukan anda. Kalau Allah Ta'ala tidak memberi, bukanlah makna Allah Ta'ala itu kedekut, atau kerana tidak ada apa yang akan diberikan, atau kerana dia memerlukan anda. Dia tidak memberi hanya disebabkan belas ihsan ataupun belas kasihannya kepada diri anda. Dia tak bagi itu mesti ada sesuatu sebab di sebalik daripada itu. So janganlah kita buruk sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala sendiri pun berfirman, dia kata, aku di atas sangkaan hamba-Ku terhadap diriku. Kalau kita menyangka tidak baik pada Allah, itulah sangkaan kita. Itulah sangkaan Allah Taala pada kita. Dan kalau seandainya kita menyangka yang baik, insya-Allah maka sangkaan tu akan terus kekal lah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Baik, kita sambung atas tu. Sekiranya nampak, sekiranya Allah Ta'ala menahan anda daripada memperoleh sesuatu, sewajarnya anda mengetahui penahanannya itu adalah satu bentuk kemuliaan kepada anda, selagi mana anda seorang Islam dan juga seorang beriman kepada Allah. Semaknanya penahanan pemberian Allah Ta'ala pun merupakan satu kemuliaan, bukan satu kehinaan. Bukan Allah Ta'ala nak mempelekehkan hamba tadi, tidak. Okay? Apa sahaja diberikan oleh Allah pada anda adalah merupakan ihsan Allah Ta'ala kepada anda juga. Dia pun salah satu bentuk ihsan. Baik, kemudian kata-kata hikmah di atas menjelaskan pemberian daripada makhluk pada kebanyakan keadaan dilihat daripada segi zahirnya adalah pemberian, tetapi daripada segi batinnya adalah pengharaman pemberian dalam arti kata yang sebenarnya. Tinggi dia punya maksud tu, tinggi dia punya kata-kata tu. Pemberian daripada makhluk pada kebanyakan keadaan dilihat daripada segi zahiriatnya seolah macam pemberian. Segi zahiriat nampak seperti makhluk tu memberi, tetapi di segi batiniatnya pula adalah satu pengharaman pemberian dalam arti kata yang sebenarnya pula. Kemungkinan kenapa dikatakan pengharaman pemberian? Kerana kemungkinan hati kita akan terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita lebih fokus pada makhluk, kan? Kita lebih fokus menumpukan perhatian kepada makhluk berbanding dengan perhatian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau maknanya dari segi batinnya adalah bentuk pengharaman pemberian. Seolah-olah pemberian makhluk kepada anda menyebabkan anda terjerumus dalam pahaman yang salah. Misalnya apabila seorang insan yang fasik memberi sesuatu kepada anda, kadang-kadang pemberian itu menyebabkan timbul rasa kasih kepadanya di dalam hati anda. Kita dah tahu dia fasik, dah tahu dia fasik. Kita dah tahu dia mendapat suatu benda yang harta tu kalau dapat pun dalam harta batil, kan, bukan cara halal dia dapat. Tapi disebabkan oleh dia bagi itu dalam jumlah kapasiti yang banyak, juta ringgit dia bagi pada kita, tapi kan hati pun jadi gelap. Hati pun jadi gelap. Wah, dengan juta ringgit ni, 10 juta ni, macam-macam boleh buat ni. Boleh beli kereta, boleh pergi melancong, boleh beli rumah, boleh beli tanah. Betul tak? Duit banyak. Sedangkan kita tahu dah harta dapat tu adalah secara yang batil. Sebabkan hati kita gelap,
hati gelap, maka hati pun bertambah gelap. Bila mendapat nikmat pemberian daripada orang fasik. Okey, rasa kasih ini sebenarnya adalah merupakan pengharaman duniawi dan ukhrawi bagi orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Jadi disebabkan rasa kasih kita kepada makhluk hasil daripada pemberian makhluk pada kita, so maknanya kan Allah Ta'ala mengharamkan kita duniawi dan ukhrawi. Nampak? Duniawi dan ukhrawi. Maknanya segi nisbah pahalanya tak dapatlah. Dan juga pembalasan dalam bentuk yang baik pun tak dapat. Ketenangan jiwa pun tak dapat. Kerana ketenangan jiwa boleh dapat di dunia lagi. Sakinah kan. Ketenangan jiwa boleh dapat dalam dunia lagi. Tapi sebabkan kita dapat benda yang batil, so ketenangan jiwa tu dah tak ada dah. Sedangkan ketenangan jiwa pun merupakan satu nikmat yang Allah Ta'ala segerakan kat kita dalam dunia lagi. Kat dunia lagi kan. Siapa yang tak nak ketenangan jiwa dalam dunia? Semua nak kan. Tapi ada masanya kadang tak dapat ketenangan jiwa. Sebab apa? Kita dapat benda dengan cara yang tak betul, dan secara batil kan. Kita dah tahu dah pemberian ni daripada pemberian orang yang zalim, orang fasik. Tapi kita masih nak ambil lagi benda tu. Baik, kemudian tuan-tuan, penahanan Allah Ta'ala pada setiap keadaan sebenarnya adalah merupakan ihsan daripadanya. Penahanan Allah, mana Allah Ta'ala tak bagi sesuatu pada kita, sebenarnya merupakan ihsan daripada Allah. Berhubung dengan pembicaraan tentang penahanan pemberian ini, Syekh Ibn Athaillah ingin memberi peringatan kepada kita, setengah manusia menggambarkan Allah Ta'ala tidak membalas kecuali pada akhirat sahaja. Nampak? Setengah manusia memahami bahawa Allah Ta'ala tidak akan memberi ganjaran kecuali akhirat saja. Kat dunia so tak ada ganjaran ke? Ini persoalan yang mungkin yang berlaku lah. Ada orang beranggapan begitu. Allah Ta'ala hanya bagi balasan sesuatu amalan yang kita buat itu hanya akhirat saja. Di dunia tak bagi apa-apa. Sebenarnya itu pemahaman yang salah, yang tak betul. Sebenarnya Allah Ta'ala membalas dalam bentuk balasan secara langsung ataupun dalam balasan ukhrawi. Contoh paling mudah lah, kalau orang buat, contoh orang derhaka pada ibu bapa kan. Orang derhaka pada ibu bapa kan, Allah Ta'ala boleh balas di dunia lagi dah. Boleh balas kan. Tak perlu nak tunggu akhirat lagi dah. Akhirat memanglah kena kan. Kat dunia dah dapat dah. Nampak? So maknanya pembalasan tu boleh Allah Ta'ala bagi di dunia dan di akhirat. Jangan kita beranggapan balasan hanya akhirat saja, dunia tak dapat apa-apa. Beramal je lah begitu. Sebenarnya itu pahaman tu salah lah, kata Syekh Ibn Athaillah Sekandari. Okey. Kemudian tuan-tuan, gambaran ini sebenarnya gambaran salah. Sebenarnya Allah Ta'ala membalas dalam bentuk balasan secara langsung maknanya di dunia lagi, dan juga balasan ukhrawi. So akhirat pun dibalas juga. Sama ada dalam bentuk kebaikan ataupun dalam bentuk siksaan. Contoh kalau orang derhaka pada bapa, maknanya kat dunia dah dapat dah. Orang yang menghina Allah contohnya kan, orang yang memijak Quran contohnya kan, kat dunia dia pijak Quran, dia mempelekehkan Quran, Allah Ta'ala boleh balas kat dunia lagi dah. Tak tunggu akhirat lagi. Akhirat lagi lah teruk. Nampak? Kat dunia dia dah hina Allah Ta'ala, aku boleh balas kata Allah. Aku balas kat dunia lagi, nak tunjukkan. Macam tu. Baik, kemudian tetapi menjadi kewajipan kepada anda memahami makna pembalasan secara langsung tersebut. Misalnya kewujudan dan keberterusan kita adalah daripada Allah. Misalnya kewujudan dan keberterusan kita ini adalah daripada Allah. Apabila kita melihat kepada noktah ini, kita akan mengetahui apabila seseorang daripada kalangan kita menumpukan perhatian kepada Allah, Allah Ta'ala akan memuliakannya secara langsung di atas landasan kebaikan. Allah Ta'ala dah balas lah. Dan selagi mana dia kekal dalam buat ibadah pada Allah di dunia lagi, Allah Ta'ala bagi balasan. Contohnya sakinah, ketenangan jiwa kan.
Ala bizikrillah tatmainnul qulub, contoh Al-Quran. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah kan dengan berzikir kepada Allah Ta'ala tu hati menjadi tenang. So mana kalau kita selalu berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Maknanya kat dunia dah dapat dah. Belum nak akhirat lagi. Akhirat besok lagi pula balasan-balasan yang lagi baik dengan syurga kan. Yang Allah Ta'ala janji pada orang yang beriman kepada Allah. Baik, kemudian ada karamah secara langsung, ada juga karamah ukhrawi. Ada karamah secara langsung. Karamah mana apa? Karamah ni satu petanda yang baiklah. Kalau oleh Allah Ta'ala akan dapat karamah. Karamah mana kelebihan luar biasa Allah Ta'ala bagi pada wali Allah. Contohnya boleh terbang di udara, berjalan di atas air dan sebagainya. Tapi kita tak adalah minta benda-benda macam tu kan. Macam yang sebelum ni yang kita bahas. Baik, penjelasan ini sebenarnya membetulkan pemikiran setengah orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah dan membayangkan balasan hanya di akhirat sahaja. Bayangan seperti ini adalah satu bentuk kesalahan. Ini salah satu bentuk kesalahan juga. Kalau kita hanya sekadar membayangkan balasan tu akhirat saja. Di dunia aku tak nak balasan apa-apa. Kan? Ini salah satu tanggapan yang salah juga. Boleh kita mendapat ketenangan, kita solat kita dapat ketenangan. Itu adalah Allah Ta'ala satu pembalasan yang segera Allah Ta'ala dah bagi dah. Kalau kita tak solat, apa perasaan kita? Tenang tak? Tak tenang kan? Buat kerja pun tak tentu arah kan? Kelang kabut buat kerja macam tu. Malah kadang-kadang buat kerja pun tak siap. Sebab apa? Kita hanya mementingkan urusan dunia, sedangkan solat kita pinggirkan ataupun kita lewat-lewatkan begitu. Kemudian sekiranya anda mengetahui pemberian daripada Allah, anda akan mengetahui pada setiap saat dan detik sebenarnya anda berada dalam pemberian Allah. Baik, kemudian sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghadirkan diri kepadaku kadar sejengkal, aku menghampirkan diri kepadanya kadar sehasta. Ini pun dalam satu bentuk pemberian di dunia lagi dah dapat. Nampak? Barang siapa yang menghampirkan diri kepadaku, kata Allah, kadar sejengkal, aku menghampirkan diri kepadanya kadar sehasta. Sejengkal banyak mana? Sejengkal banyak ni lah. Sehasta? Okey, sehasta. Kan? Lagi dekat Allah Ta'ala pada kita. Kita gerak sikit je, tapi Allah Ta'ala lagi bergerak dekat kepada kita. Nampak tak? Dan mana siapa yang menghampirkan diri padaku sehasta, aku menghampirkan diri kepadanya dengan kadar 2 hasta. 2 hasta kan? Daripada 1 hasta jadi 2 hasta pula. Lagi dekatlah Allah Ta'ala pada kita. Ni adalah bentuk balasan duniawi lagi. Nampak? Dunia dah dapat dah. Tak perlu tunggu akhirat lagi dah. Sesiapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku datang padanya dengan berlari pula. Berlari pula. Nampak tak? Okey, ini merupakan ayat-ayat dalam bentuk majaz ataupun kinayah yang disebut dalam mubalaghah. Kan, seolah Allah Ta'ala datang pada kita dalam bentuk berlari kan. Adakah Allah Ta'ala berlari? Kan? Adakah Allah Ta'ala berlari? Ini ayat-ayat majaz ataupun balaghah. Daripada sudut pembahasan balaghah, ini termasuk ayat majaz, seolah macam Allah Ta'ala tu berlari macam manusia berlari. Tapi Allah Ta'ala tak berlari pun, tak. Kan? Ini nak menyatakan tentang hampirnya Allah Ta'ala tu sangat dekat kepada kita berbanding dengan hampir kita kepada Allah Ta'ala. Baik, kemudian Allah Ta'ala memuliakan anda secara terus menerus. Dia membalas apa yang anda lakukan dengan kebaikan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, fahuwa, maka dianya Allah itu yukhlifu, menggantikannya. Apa saja yang kamu dermakan di dunia ni, sama ada RM1 ke, RM10 ke, RM100 ke, RM1000 ke, yang kita dermakan, Allah Ta'ala boleh menggantikannya. Di dunia lagi Allah Ta'ala boleh ganti dah. Yukhlifu, dia menggantikan. Nampak?
Setelah itu Allah Ta'ala memberikannya nikmat tambahan di akhirat. Nampak? So maknanya kat dunia tuan-tuan dapat, akhirat pun tuan-tuan dapat juga. Tapi dengan syarat yakinlah. Jangan tak yakin. Kadang orang yakin tak yakin ni, aku nak derma ni RM100 ni, tapi yakin ke tak yakin? Allah Ta'ala nak balas ni kan. Allah Ta'ala nak balas ni. Tapi kalau kita yakin, insya-Allah kan besok lusa Allah Ta'ala menggantikan dengan RM100 juga. Hari ini kita bagi RM100 masuk dalam tabung masjid, insya-Allah besok Allah Ta'ala ganti boleh. Kan? Ataupun mungkin petang nanti Allah Ta'ala gantilah dengan RM100. Kalau tidak dengan RM1 pun dalam bentuk yang lain, kan? Dalam bentuk yang lain, mana ketenangan, sakinah, ketenangan, kan? Ketenangan pun merupakan satu pemberian Allah Ta'ala juga. Baik, kemudian tuan-tuan, seterusnya Syekh Abdullah menyatakan Jalla Rabbuna ayyu'amilahu wal abdu nuqdan fayujaziyahu nasi'ah. Jalla Rabbuna ayyu'amilahu abdu nuqdan fayujaziyahu nasi'atan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Agung, ataupun Maha Agung Tuhan kita. Jalla Rabbuna, Maha Agung Tuhan kita. Ayyu'amilahul abdu bahawa ia membalas akannya hamba tadi dengan nuqdan. Maksudnya apa? Dia kata Jalla Rabbuna, tak masuk akal seandainya seorang hamba melayani dengan segera tetapi dia membalas dengan menangguhkan. Dia membalas dengan menangguhkan. Jadi di dunia ini balasannya sudah diberikan di samping balasan di akhirat nanti. Itu jika pengabdian dan juga ibadah dia benar. Jadi jika pengabdian dan ibadah itu benar, mana ikhlaslah kepada Allah Ta'ala. Kalau amalan kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala balaslah. Semana kat dunia lagi dah dapat dah. Cuma pembahasan berkenaan ikhlas ni, ikhlas ada 3 pembahasan. Ada 3 pecahan ikhlas. Ada 3 pecahan ikhlas. Nanti kita lihat di belakang tu. Kemudian Syekh mengkemukakan kepada kita satu contoh tentang balasan bersifat segera dengan kata-kata hikmah berikut. Mana contoh tentang balasan berbentuk segera? Seperti kata hikmahnya, dia kata kafa min jazaihi iyyaka ad-ta'ah an radiyaka laha ahlan kafal amilina jazaan ma huwa fati'ahu ala qulubihim fi ta'atih wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Betul? Mu'anasatihi. Maksudnya apa? Kafa min jazaihi, memada daripada balasannya Allah Ta'ala iyyaka atas engkau, ala ta'ah di atas ketaatan, an radiyaka laha ahlan, kan bahawa dia meredoi anda sebagai orang yang tetap melakukan ketaatan. An radiyaka, bahawa an tu mana bahawa, bukan in ya. Kalau in jika, sekarang ni an bahawa radiyaka laha ahlan, bahawa dia meredoi akan anda, bahawa anda ni termasuk dalam kumpulan orang yang buat taat, ahli bagi taat. Ahlan mana ahli lah, ahli dalam buat taat. Kafa amilina jazaan ma huwa fatiyahu ala qulubihim fi taati, memadalah balasan orang-orang yang beramal apabila hati mereka dibuka ketika taat melakukan ibadah kepada Allah, dan Allah Ta'ala melahirkan rasa tenteram ke dalam hati mereka ketika menghadap kepadanya. Kepadanya. So Allah Ta'ala dah bukakan hati dia. Allah Ta'ala lahirkan ketenteraman, tenteram jiwa dia, tenteram kan. Tenang je jiwa dia, tak ada keluh kesah. Kerana kalau orang yang tak buat baik kebaikan ni, dia sentiasa keluh kesah. Bukan keluh kesah aja,
Mereka sifat pemarah, pembengis kan, cepat melenting. Yang antara orang-orang yang jauh daripada Allah Ta'ala. Baik, kemudian 84, yang dibukakan Allah Ta'ala pada hati orang beramal adalah rasa manis yang beribadah dan rasa nikmat membaca Quran di hadapan Allah Ta'ala. Ini pun satu balasan bentuk duniawi juga. Okay? Rasa manis beribadah. Tentang rasa manis tak bila tuan beribadah tu, tuan ada tak rasa manis atau tawa je? Bila tuan ibadah tu tak rasa manis apa-apa, tawa je Ustaz. Semana tuan-tuan tak dapat balasan dunia lagi lah. Tunggu akhirat lah. Atau tak rasa nikmat baca Quran. Baca Quran tapi tak rasa nikmat apa-apa lah. Tawa je tu kan. Tak ada nikmat langsung. Sebenarnya hati kita tuan tu masih lagi lalai lah. Laun boleh lalai. Baca Quran tapi hati laun. Mana lalai daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya tak dapat balasan lagi lah. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi balasan akhirat. Tetap ada pahala juga. Setiap kita baca Quran tu ada pahala. Setiap huruf kita baca ada pahala. Tapi kenapa tak dapat ketenangan? Tapi kenapa tak dapat kemanisan? Kenapa tak dapat nikmat lagi kat dunia ni? Mungkin Allah Ta'ala nak bagi akhirat je kot. Wallahualam lah. Sedangkan orang baca Quran nak dapatkan ketenangan, sakinah kan. Dan banyak pula masalah tuan-tuan boleh diketesakan. Contoh kalau kita orang solat. Kalau sebelum solat masalah kita ni berbelit-belit, tak boleh nak selesai. Bila kita dah solat, nampak jalan keluar kan. Nampak jalan keluar dia. Macam mana nak selesaikan masalah tadi? Allah Ta'ala dah bagi jalan dah. Kenapa? Kita mendahulukan tanggungjawab kita terhadap Allah berbanding dengan tanggungjawab dunia. Nampak tak? So maknanya kita dah dapat balasan dunia lagi, dah dapat dah. Maknanya boleh menyelesaikan sesuatu masalah dalam masalah dunia ini. Baik, kemudian dengan hikmah ini pengarang bermaksud memberi cadangan kepada kita agar beribadah hanya demi memenuhi hak Allah Ta'ala, iaitu hak untuk ditaati dan diagungkan dan bukan bertujuan untuk mendapatkan pahala di akhirat semata-mata. Bukan untuk mendapatkan pahala di akhirat semata-mata. Semaknanya kat dunia pun kan di kalangan kita pun nakkan balasan lagi. Dunia pun nakkan balasan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Kemudian kewujudan rasa tenteram adalah sejenis balasan yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang baik, orang-orang muhsinun di kalangan hamba-Nya di dunia sebelum balasan di akhirat. Itu yang saya cakap tadi. Mana kewujudan rasa tenteram? Nampak? Tenteram kan? Tenang je, tak ada keluh kesah. Kan ada, tak ada sudah kata kan. Ada, tak ada sudah. Kalau ada uji pun dia sabar. Kalau dapat nikmat dia bersyukur kepada Allah. Kan? Itu sebabnya kan ada adik menyatakan ajaban satu keajaiban kepada hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala, apabila dia mendapat nikmat dia bersyukur, dan apabila dia mendapat musibah dia bersabar. Ini satu keajaiban juga kepada orang-orang yang beriman. Bukan senang nak dapat title orang beriman ni, susah juga kan. Sebabnya orang-orang yang bukan Islam, dia nak convert Islam kan, ada yang mendapati kesukaran, susah, diuji dengan berbagai ujian nak masuk Islam kan, dengan dipulau oleh keluarga kan, ada yang nak dibunuh dan sebagainya kan. Jadi bila dia dapat melepasi benda tu, dia dapatkan satu nikmat kan, satu nikmat kat dunia. Dah dapat dah perasaan. Baik, kemudian apabila kita mengetahui pengkalan kehidupan, pengkalan kebahagiaan adalah hati, kita akan mengetahui nilai ketenteraman yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita itu. Seolah-olah Syekh Ibn Ta'ilah menjagakan orang ramai akan memahami kata-kata hikmah beliau sebelum ini dalam bentuk yang salah. Kerana itu beliau mengungkapkan kata-kata hikmah di atas dengan menggunakan susunan bahasa yang dapat membetulkan semula kepahaman yang kemungkinan disalah faham oleh setengah orang. Kerana kata-kata hikmah beliau sebelum ini
Nampak tak? Itu sebabnya kita kena tengok dia punya syarah-syarah dia. Kalau kita hanya tengok pada matan kata qimah ni, memang susah kita nak faham. Betul tak? Susah nak faham kerana dia punya kata qimah dia terlampau tinggi, balaghah dia terlampau tinggi. Dia punya balaghah tu terlampau tinggi lah. Majas dia dengan dia punya kinayah dia tinggi sangat. Itu sebabnya ada di kalangan kan, macam budak belajar universiti kan, buat bahasa Arab kan, kadang-kadang dia orang pilih kitab ni, kitab ikam ni buat tesis. Dia pilih kat ikam ni, dia bedah kitab ikam ni dan dia buat tesis dari sudut balaghah, pengkajian daripada sudut balaghah tentang kata terjemah Syekh Abdul Latif As-Sakandari, kitab ikam. Kerana balaghah dia sangat tinggi lah. Kita boleh bahas dari sudut ma'ani dia, ilmu ma'ani, dan kita boleh bahas daripada sudut ilmu bayan, dan juga kita boleh bahas dalam sudut ilmu badi'. Kerana tiga-tiga ilmu ni tuan-tuan ada. Tiga-tiga ilmu, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi', ketiga-tiga ilmu ni sebenarnya ada dalam kata-kata Imam Syekh Hikam ini. Ada dah disebutkan, tapi kena buat kajian lah. Tapi kena faham lah tiga ilmu tu. Dah faham tiga ilmu boleh buat kaji. Ilmu balaghah pun tak faham, dia nak kaji. Ilmu ma'ani pun tak faham, so macam mana kita nak kaji syair-syair ataupun kata-kata hikmah yang terdapat dalam kitab tu. Baik, kemudian tuan-tuan, orang yang menempuh jalan menuju Allah Ta'ala menuntut balasan secara langsung melalui amalan yang dilakukannya. Apa? Orang yang menempuh jalan menuju Allah Ta'ala menuntut balasan secara langsung melalui amal yang dilakukannya. Terdapat perbezaan antara anda mencari kemuliaan duniawi dengan anda meyakini yang anda melakukan kebaikan dan Allah Ta'ala membalas di atas amalan kebaikan anda di akhirat. Berbezalah. Berbeza orang cari kemuliaan dengan orang cari balasan disebabkan kebaikan dia buat tadi. Balasan ni bukan semestinya dalam bentuk orang kata material. Separuh orang ni dia faham balasan ni dalam bentuk material je. Sebenarnya balasan ni bukan semestinya dalam bentuk material. Ketenangan jiwa pun adalah satu bentuk balasan juga. Tu yang kita nak cari tu. Malahan ayat Quran pun sebut, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir itu hati menjadi tenang? So kalau kita nak tenang, kita kena berzikir lah. Kan? Kita nak tenang tu pun dalam satu bentuk permintaan juga. Betul tak? Balasan kan? Balasan yang kita nak. Mana kita nak hati tenang tu, tenang ni dengan berzikir kita hanya nafsu, salah satu bentuk permintaan juga. Kita bentuk balasan yang kita nak daripada Allah Ta'ala. So mana balasan ni bukan hanya sebetul-betul dalam bentuk material. Kalau kita hanya beranggap material, ini satu salah lah begitu. Baik, kemudian noktah yang kedua atau titik kedua adalah merupakan noktah yang diusahakan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari yang untuk diperbetulkan. Berhubung dengan yang pertama, tidak sesuai untuk menjadi bahan penyidikan dan juga pembahasan. Untuk berhubung yang pertama, yang noktah pertama tadi kan tidak sesuai untuk menjadi bahan penyidikan dengan perbahasan. So maknanya kalau nak bahas panjang-panjang ni, mungkin kadang kita pun silap-silap, nanti lain pula pemahaman kita kan. Sama jugalah macam contohnya kalau kita mengkaji zat Allah kan, kita disuruh berfikir tentang kata benda-benda yang cerita oleh Allah, bukan suruh berfikir tentang zat Allah. Kalau kita berfikir tentang zat Allah, maka kita pun jadi gila kan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang kejadian yang diciptakan oleh Allah, bukan kita berfikir tentang zat Allah. Kerana kita tak akan mampu untuk mencapai zat Allah Ta'ala itu. Baik, kemudian anda hendaklah meniatkan untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala di dalam amalan yang anda lakukan. Naklah wawasan anda di dalam ibadah anda mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semana mesti ada ikhlas. Ikhlas ada tiga lah.
Okey. Kalau tuan-tuan baca kitab Tuhfatul Murid ni, Tuhfatul Murid Syekh Ibrahim Muhammad bin Muhammad Ahmad Syafi'i Al-Bajuri, Syarah Jawharat Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia kata apa? Ada 3 pembahagian ikhlas yang dinyatakan di muka surat 36 dan 37. Okey. Dia kata apa? Wa fi kalamihi isyaratun ila annal amal lillahi ma iratis sawab jaiz wa in kana ghairu akmal. Dan sabit pada kalamnya musannif pengarang, isyarat menunjukkan ila kepada annal amal, sesungguhnya beramal lillahi ta'ala, beramal kepada Allah Ta'ala, ma'a iradatis sawab, berserta berkenakkan pahala, jaizun, itu harus. Beramal kepada Allah Ta'ala berserta nakkan pahala, ma'a iradatis sawab, jaizun, itu harus. Wa in kana ghairuhu akmal, dan jikalau adalah selainnya itu terlebih baik. Wa in kana ghairuhu, walaupun dan sekalipun adalah ia selainnya itu terlebih baik. Ba'inna darajatul ikhlas, maka sungguh darjat ikhlas itu terbagi pada 3. Pertama, aliyun, darjat yang paling tinggi. Wal wusta, dan darjat yang pertengahan. Wa dunia, dunia ni mana darjat yang rendah. Maka bermula darjat yang tinggi, annal amal alhamdulillah wahda imtisalan li amrihi wa qiyaman bi huquqi ubudiyati. Bermula tingkatan yang tinggi, bahawa seorang itu beramal lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala itu wahdah yang esa, lagi imtisalan, bagi menjunjung tinggi, li amri, bagi perintah Allah Ta'ala, wa qiyaman, dan lagi mendirikan bil haqqi ubudiyati, dengan hak-hak keambaan. Lagi mendirikan dengan hak-hak keambaan, menunaikan hak hamba lah. Ini derajat yang paling tinggi. Wal wusta, dan derajat yang pertengahan, ayya amala talaban lisawab wa haraban dan iqab, bahawa beramal dia kerana menuntut pahala dan untuk lari daripada iqab, siksaan Allah Ta'ala. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, ad-dunia. Dunia ni tingkatan ketiga lah. Sebab dunia ni rendah, tingkatan rendah, tapi masih dalam kumpulan ikhlas lagi. Yang ketiga, tingkatan yang rendah, ad-dunya, ayyal mala li ikramillahi lahu fid dunya, bahawa dia beramal tadi untuk kemuliaan Allah Ta'ala lahu, baginya dalam dunia, wasalamah, dan sejahtera, min afatiha, daripada kebinasaannya dunia, sejahtera daripada kebinasaan dunia. Wa ma ada hazis salasah fahuwa riya, maka bermula barang-barang yang selain daripada ini, yang 3 ini, fahuwa riya, dia maka dia termasuk dalam kumpulan riya. Maka termasuk dalam kumpulan riya selain daripada 3 ini, dia kata pengarang. Wa ma ada hazis salasah, dan bermula barang yang selain daripada ini, yang 3, fahuwa riya, maka dia termasuk dalam kumpulan riya. Zakarahu Syekh Islam fi syarhil risalah al-Qusairiyah, dan berkatalah oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam syarah kitabnya bernama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Wa qala lahu ghairuhu fi ulama' aidan, dan berkata akannya selainnya oleh ulama yang lain juga. So maknanya ulama lain pun sebut benda yang sama juga. Mana tiga benda ni, tingkatan tinggi, tingkatan sederhana, dan tingkatan rendah ni termasuk dalam kumpulan ikhlas lagi, masih lagi masuk. Wa ma ada zalika, dan benda yang lain itu tidak termasuk. Dia akan termasuk dalam kumpulan yang riya pula, bukan dalam kumpulan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian sehubungan dengan ini, Syekh Ibn Athilah menyatakan, sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca kitab ni, hari tu dah 2 kali tangguh sebabkan nak koja orang nak nikah.
Sekarang ni imam baru dah lantik, banyak imam baru dah lantik, jadi tugasan pun dah ringan sikit lah. Tak adalah untuk koja-koja lagi. Kosong apa? 153. Saya baca sikit sekejap je, tak lama. Tapi berkat apa dah. Apakah dalil bagi perbuatan tersebut? Perbuatan mana? 153. Meletakkan tangan selepas terbetul ihram. Okey, ni pun jadi isu juga ni. Nak letak tangan kat mana? Bila kita dah takbir tu, kita letak tangan kat mana? Atas dada ke, bawah dada ke, bawah pusat ke, tak angkat langsung ke, kan? Macam mana tu tuan? Baik, meletakkan, apakah hukum meletakkan tangan selepas terbetul ihram? Macam mana kedudukan tangan selepas terbetul ihram? Di manakah tangan letakkan selepas terbetul ihram? Jawapannya ulama khilaf. Ulama khilaf. Mengikut mazhab Syafi'i, diletakkan di bawah dada dan di bawah pusat. Di bawah dada dan di atas pusat. Betul? Di bawah dada dan atas pusat. Itu mazhab Syafi'i. Ada pusat, siapa tak ada pusat? Bawah dada. Bawah dada, atas pusat. Antara dada dengan pusat. Okey, cara ini telah disebut di dalam 20 buah hadis yang diriwayatkan oleh 18 orang sahabat dan juga tabi'in. So mana ada 20 hadis menyebutkan perkara ini. Apakah dalil ini tuan-tuan? Dalil bagi perbuatan tersebut ialah sebagaimana disebutkan dalam hadis pertama, hadis daripada Wa'il bin Hajar. Sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra ala yadi yusra ala sadri. Aku bersalat bersama dengan baginda Rasulullah sallam, dan baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di sekitar bawah dadanya. Di sekitar bawah dadanya. Ini satu hadis. Kesimpulannya, ahli fiqh dalam mazhab Syafi'i berkata, yang dimaksudkan dengan dada ialah yang penghujungnya. Yang dimaksudkan dengan dada ialah yang penghujungnya. Maka jadilah tangan di bawah dada sebagai perbandingan karinah riwayat tahta sadri, bawah dada. Maka jadilah tangan di bawah dada, tangan bawah dada sebagai penghujung ataupun karinah riwayat ala sadri, di atas dadanya. Faham kan? Faham tak? Boleh? Yang dimaksud dengan dada ialah, apakah maksud dengan dada? Yang penghujungnya, yang penghujung dada tu, yang belah bawah, penghujung lah, penghujung dada. Maksud dengan dada tu penghujung dia, bukan tengah-tengah dada tu, penghujungnya. Okey? Penghujungnya dada. Maka jadilah tangan di bawah dada sebagai perbandingan karinah riwayat ala sadri. Ala sadri mana bawah dada. Bawah dada. Okey, kemudian pendapat ulama, Imam Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim, juzuk keempat muka surat 114, meletakkannya di bawah dadanya dan di atas pusatnya. Inilah mazhab kita yang masyhur, dan demikianlah pendapat jumhur ulama, mana kebanyakan ulama dalam mazhab Hanafi dan beberapa imam lainnya adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusat. Ini dalam mazhab Hanafi lah. Okey. Dan demikianlah pendapat jumhur ulama. Dalam mazhab Hanafi dan beberapa imam lainnya adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusat. Meletakkan kedua tangan di bawah pusat. Bawah pusat kan? Menurut Imam Malik, boleh memilih antara meletakkan kedua-dua tangan di bawah dadanya atau melepaskannya ke bawah. Dan ini pendapat jumhur dalam mazhabnya dan yang masyhur di sisi mereka.
dan yang masyhur di sisi mereka. Semana ada juga yang meletakkan di bawah pusat. Tapi kita yang paling cantik lah. Tuan-tuan yang paling cantik kat mana? Yang paling cantik ya? Antara dada dengan pusat. Yang letak kat sini. Ada letak kat sini pun ada. Ada yang macam tu, ada macam-macam pesen lah Imam. Syah, letak kat mana Syah? Kiri. Kita ada kiri, kan? Dalam kita pun ada juga kadang letak kat belah kiri kan? Adakah dia kata tutup hati tutup hati. Betul ke hati duduk kat kiri? Hati duduk kat kiri ke? Kiri kan? Jantung. Dalilnya saya tak pasti lah, tak dapat ke mana. Tuan-tuan jumpa dalil ke menyatakan letak kat kiri tu? Saya tak jumpa dalil menyatakan letak kat kiri tu. Yang keterangannya daripada penyelesaian Manawi ini dipahami bahawa pendapat jumhur adalah meletakkan kedua-dua tangan di antara dada dan pusat. Ini adalah pendapat daripada jumhur ulama. Meletakkan kedua tangan antara dada dan pusat. Baik, kemudian Syekh Abdul Rahman Al-Jazuri dalam kitabnya Fiqh Al-Mazahib Al-Arba'ah, kitab mazhab yang 4, Mazahib Al-Arba'ah. Ni kitab mazhab 4 ni nyatakan bahawa disunatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusat atau di atasnya pusat atau di atasnya pusat, dan ia adalah sunat yang ittifaq sepakat 3 daripada a'immah mazhab, 3 imam mazhab. Ulama Maliki berkata ia adalah mandub. Mandub maknanya digalakkan. Mandub maknanya digalakkan. Okey. Sebenarnya dalam kitab fiqh mazhab 4 disunatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusat, bawah pusat ataupun di atasnya pusat. Bawah pusat dan atas pusat. Tapi janganlah kita letak bawah pusat. Tuan-tuan ada letak bawah pusat ke? Pusat ni kan letak bawah pusat. Ada? Ada tak? Ke perut? Malah perut dia besar kan? Perut dia besar. So lelaki ni gendut, betul tak? Gendut. Waktu bujang dulu memang slimnya perut dia. Bila dah kahwin anak 3, 4, 5 ni kan, dah gendut, dah keropan, perut jalan dulu. Banyak orang kita. Okey. Ada orang kata bila perut besar ni senang hati ustaz, kata. Baik, kemudian dan ia adalah sunat yang iktifak sepakat 3 daripada a'immatul mazhab. Ulama Maliki berkata ia adalah mandub ataupun digalakkan. Okey, habis. Kemudian cara naik dari sujud ke rakaat seterusnya. Wallahu a'lam. Dia sikit-sikit habis. Dah setengah dah. Dah sama dengan kitab ni tadi. Kitab apa ni? Kitab Hikam ni. Baik, kalau ada soalan pada jemaah. Ada soalan tak? Yang kiri tu saya tak dapat dalil. Tak jumpa dalil letakkan belah kiri tu. Yang ada belah tengah-tengah lah. Kita digalakkan tengah-tengah tu, antara pusat dengan lutut. Yang kiri tu saya tak jumpa lagi. Memang mana yang jumpa? Letak belah kiri tu ada. Mula ke mula dia. Tak pakai lah. Ternyata bila ke sini dah kena orang. Dah kena. Atau kita sengit ke belakang boleh lah. Sengit ke belakang.
Tapi hadisnya saya tak jumpa pula. Tak ada pula jumpa menyatakan tutup untuk gangguan daripada syaitan. Kerana syaitan ni bukan kat hati je, kat kepala otak pun dia masuk juga. Ada? Tak jumpa? Saya pun tak jumpa lagi. Siapa kalau jumpa hadis berkenaan letak kat belah kiri tu, boleh share dengan saya lah. Okey, habis Okay, kita tutup majlis kita. Auzubillahi